Selamat Hari Raya. Selamat Baju Raya. Allahu Akbar. Orang belum bangun kan zikir dalam surah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقد ألسنتنا يفقه أقوالنا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم يا رحيم يا الله. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك اللهم من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والتوبة النصوح وإصلاحا جسدا وقلبا وعقلا وجسما وروحا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. أهلا وسهلا بكم في برنامجنا اليومي هدى القرآن استياب bulan Ramadan. Hari ini insya-Allah kita ambil ibrah di dalam surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat. Apa maksud Al-Adiyat? Kita baca di dalam Al-Quran, wal-adiyati dhabha fal-muriyati qadha fal-mughirati subha. Apa maksud Al-Adiyat? Insya-Allah hari ini kita nak faham tadabbur surah Al-Adiyat. Dia surah pendek, bukan besar, tetapi ada banyak ibrah dan mau'izah dan nasihat yang baik di dalam surah Al-Adiyat. Alhamdulillah, hari ini kita pakai baju hari raya. Macam dekat hari raya. Hari tahun lepas. Itu sebab semalam ada tetamu datang rumah kita. Terima kasih banyak Kepada sahabat pencinta ilmu. Kataballahu ajrakum ala kulli khutwatin khatawtumuha ila ziyaratina. Faham bahasa Arab? Cakap lah Ustazah nak cakap apa-apa? Okay. Sebab hari raya kita. Okey, Assalamualaikum Kak Umi yang sudah bersama dengan kita. Kak Ani, semalam seronok sangat kami buat iftar. Iftar bersama dengan sahabat pencinta ilmu. Kak Abi, Kak Ani, semalam makan nasi Arab kan. Sahur makan nasi Arab juga. Okay. Apa khabar semua sekali pada pagi ini? Salam Ramadan yang ke-12 insya-Allah. 13 ya. Salam Ramadan ke-13. Ada lagi 13. Perut sikit. Ada lagi berapa hari? 17 hari. Okay. Jangan malas kalau nak buat ibadat. Okey, kita dah masuk fasa kedua. InsyaAllah hari ini surah Al-Adiyat, dan masuk Adiyat ialah kuda, Ustaz dah? Ya betul. Surah kuda. So memang dalam Quran memang ada pelbagai bentuk nama surah, dan di antaranya ialah bentuk binatang. So kita mengenali bahawa contoh Al-Baqarah, An-Namlu, An-Nahlu, Al-Ankabut. Hari ini pun adalah surah yang diambil namanya sempena dengan nama haiwan, iaitu surah kuda. InsyaAllah kita akan tengok satu persatu. Jangan lupa untuk like dulu FB Live ini. Sahabat-sahabat yang berada di Instagram boleh komen apa nama, apa nak komen apa? Komen apa tak payah komen apa-apa lah. Cakap. Okay. Boleh tulis nama surah tu Al-Adiyat. Apa maksud Adiyat? Ialah kuda. Sahabat-sahabat di Facebook pun, terima kasih banyak-banyak. Boleh tulis sama-sama. Umi kata minta maaf tak dapat nak join iftar balik kampung. Okay, tak apa. Kita doa insya-Allah. InsyaAllah doa tersampai. Cik Kak Ani kata agak dah mesti nasi Arab. Hanya dapat bau dari jauh saja. Ustaz masak ke nasi Arab tu? Ustaz tak masak, Ustaz makan je. Saya pandai makan. Ustaz pandai makan. Okey. Memang seronok sangat. Kami seronok sampai hari ni, bangun tidur pun teringat-ingat. Dan yang paling best sekali,
Semua best lah, tak ada yang tak best. Start daripada tadarus Ustaz Alhamdulillah. sampai tadarus dulu. Lepas tu kita ta'aruf, seronok sangat dapat kenal antara satu dengan lain. Saya pun banyak benda yang baru tahu kan. Sahabat-sahabat ni sebenarnya kadang-kadang bukannya sekarang dia dah lama dah sebenarnya berukhuwah, tapi setiap senyap kan. Dan lepas tu kita ada penyerahan. Penyerahan apa? Beg sahabat pencinta ilmu. Nak tengok contohnya, bukan contoh. Ini semua dapat semalam. Inilah merchandise kepada Nampak, sahabat pencinta ilmu. Cantik tak? Cuba komen sikit. Siapa nak angkat tangan? Siapa nak angkat tangan? Jangan jealous. Ini siapa yang datang semalam, semua dapat beg daripada DRL, dan nama kita semua sahabat-sahabat yang mengikuti kelas-kelas Huda Quran, yang ikut live FB, semua kami sangat hargai, tak berbalas pun hadiah yang kami bagi sanggup hati. Tapi inilah di antara kekuatan sahabat-sahabat, iaitu sahabat-sahabat ialah sahabat pencinta ilmu, dan insya-Allah ilmu itu akan memimpin kita untuk sama-sama melayari bahtera dunia ini dengan pelayaran yang sebaik-baiknya untuk bawa kita kepada pelabuhan akhirat. Oi, pagi ni rasa macam berfalsafah pula. Cikgu Katie mana Cikgu Katie? Cikgu Katie, ada roti baru rupanya Cikgu Katie Oh, roti sangat cantik dan sangat sedap. Anak-anak saya habis dah makan semalam. Terima kasih Cikgu Katie. Cikgu Katie mungkin masuk lambat kot. Okey. Kata Kak B, ya Ustazah masak nasi Arab yang sangat sedap, ada laksa, rasanya tak ada di mana-mana restoran. Terima kasih Kak B. Cuma bila saya makan semalam, laksa tu macam kurang garam sikit. Jadi saya masuk garam lah, tapi malam. Okey. Okey, jom surah Al-Adiyat. Memang cantik pagi ni. Kak B nak bawa pergi kelas, jangan jealous ya. Okey. Okey, bismillah. Sebelum kita baca tadabbur surah Al-Adiyat, kita nak tahu ini surah Al-Adiyat surah Makkiyah atau Madaniyah. Khilaf ulama, ada ulama kata Makkiyah, ada ulama kata Madaniyah, tetapi wal arrajih Madaniyah. Annaha surah Madaniyah. Dia 11 ayat. 11 ayat, bukan banyak. Tetapi dalam ini banyak sifat yang ada manfaat hidup kita dan buka jalan yang baik depan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Adiyat, wal 'adiyati dhabha. Al-Adiyat kuda. Nama kuda. Ismu jins, ismu umum, kuda. Kuda siapa? Ulama kata kuda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang buat jumpa orang kafir macam Ghazwat Badar, Ghazwat Uhud, Ghazwat Al-Khandaq. Khusus kuda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama lain kata kuda yang khusus khidmat Islam. Walau kuda ini tak punya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi makna satu. Kuda Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkhidmat Islam untuk jumpa waktu jihad orang kafir macam Ghazwat Badar, Ghazwat Uhud. Juga kuda yang buat khidmat Islam, contoh macam Muhammad Al-Fatih, macam Salahuddin Al-Ayyubi, macam banyak khalifah-khalifah yang kuat Islam, banyak khalifah yang tolong Islam, yang buat jihad untuk Islam. Wal 'adiyati dhabha. Dhabha ulama kata maksud dhabha bila dia lari, dia macam ada suara. Nampak kuda kalau dia lari ada suara sikit dengar. Macam orang tarik nafas kuat. Itu dhabha. Tadhbahu dhabha, masdar. Dalam bahasa Arab ini masdar. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Muriyat
qadha. Bila dia lari, kaki kuda kalau dia letak atas batu macam api keluar. Qadha, keluar api. Dia bila keluar lari, kalau kaki dia letak atas batu macam api keluar. Itu sifat kuda waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam. فالمغيرات صبحا. المغيرات يعني dia yang masuk dalam dalam jumpa orang kafir dengan orang muslim, dah masuk dalam tengah jumpa fi dakhil al-ma'rakah, fi wasat al-ma'rakah. Dalam peperangan, okey. Dalam peperangan itu mughirati subha. Dia macam dah bandai macam mana masuk dalam ghazwat Uhud atau ghazwat Badar atau ghazwat Tabuk, dah macam bandai. Bukan macam dongki. Kalau dongki dia orang kafir dah yani bunuh kita, dongki tak tahu. Dia bandai. Dia tahu macam mana masuk dalam ghazwat Badar, tahu macam mana keluar, tahu mana yani macam dah menajar. Walau dia kuda, tapi Allah Subhanahu wa taala yang pilih kuda khusus al-harb, untuk perang. untuk barang. Perang. Okey. Fa'atharna bihi naq'a. Naq'a juga suara. Dengar suara waktu berang. Suara kuda kita dengar waktu berang. Fawasatna bihi jam'a. Ulama kata ini fawasatna bihi jam'a, jam' Muzdalifah. Jam' Muzdalifah. Waktu zaman An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada ulama kata tafsir ini ay fatatawassat bihi jumu'ul a'da. Bila ada orang kafir sini dengan orang kafir sini dengan orang kafir sini, dia kuda fawasatna, dia terus masuk sampai tengah. Ini sifat kuda sahaja. Innal insana li rabbih lakanud. Ini satu ayat. Bila kita fikir di dalam satu ayat ini dan tadabbur di dalam satu ayat ini, kita menangis. Sebab apa? Kita zikir Allah Subhanahu wa taala bila ada musibah, bila ada bala, bila ada wabak, bila ada fitnah. Itu zikir sahaja. Tetapi kita lupa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Kita lupa Allah bagi nikmat mata, nikmat hati, nikmat keluarga, nikmat anak-anak, nikmat kawan-kawan, nikmat telinga, nikmat kaki, nikmat semua. Allah bagi ini nikmat. Bila ada musibah, kita yani macam sedih. Dah tahu musibah, tetapi tak tahu nikmat, syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. بالاختصار إن الإنسان لربه لكنود يذكر المصائب ولا يذكر النعم. يذكر المصائب ولا يذكر النعم. Apa bahasa Melayu? Yadhkuru al-syar wala yadhkuru al-khair. Orang yang manusia, manusia ni bila dia ada masalah baru dia nak cari Allah, baru dia nak mengadu pada Allah. Tapi masalahnya ialah bila dia mengadu pada Allah, dia tak sebut pasal nikmat, dia sebut pasal apa masalah. Dia sebut masalah daripada Allah, betul tak? Waktu Allah bagi nikmat, dia tak sebut nama nikmat Allah, tapi yang disebut ialah, yang dizikirkan ialah masalah yang diberi oleh Allah kepada dirinya. Okey. Innal insan. Insan siapa? Insan umum. Fitrah. Ini fitrah. Innal insan umum.
Bukan Muslim atau kafir atau Yahudi, tak. Umum. Itu fitrah. Bila ada musibah, ya Allah tolong, ya Allah, ini kenapa Allah maraki saya. Macam itu. Bila tak ada musibah, dia tak zikir Allah, tak taubah, tak istighfar, tak syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau masuk dalam rumah, lihat anak-anak, keluarga semua dah sihat, tak cakap alhamdulillah wa syukrulillah. Lupa. Bila dah kadang-kadang satu kali masuk dalam rumah, anak sakit, ya Allah, kenapa sakit? Ya Allah, macam dah marah. Macam tak ada rida dalam hati. Wal'iyadu billah. Itu yang innal insana li rabbih lakanud. Lakanud, kalau ada baik, dia tak syukur nikmat Allah. Kalau ada yang tak baik, dia terus marah untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang masalah, itu yang musibah. Bila dia selalu dekat Allah Subhanahu wa taala, kalau ada baik syukur, kalau tak ada baik dia ada rida. Ada rida dalam hati. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid. Dia tahu. Dia tahu. Quran, dia tahu. Sebab Allah Subhanahu wa taala ujian. Sebab Allah Subhanahu wa taala bagi bala, bagi musibah. Nak taubah, nak syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala, nak buka hati kalau ada apa-apa di depan hidup kita. Syukur sahaja dan rida. Dan rida. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Lihubbil khairi lasyadid. Orang fitrah suka harta. Suka harta. Tetapi bukan sifat yang tak baik. Bukan ini sifat yang tak baik. Bila orang Allah Subhanahu wa taala bagi harta dan fikir macam mana buat harta ini untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ada khidmah al-Islam. Yang ada khidmah al-Islam, sebab harta ini amanah. Walau dia bunya orang, tetapi ini bunya Allah Subhanahu wa taala. Tuan harta ini bunya Allah Subhanahu wa taala. Semua ini bunya Allah Subhanahu wa taala, bukan bunya orang. Tetapi macam mana nak khidmah untuk al-Islam, untuk syari, untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur? Orang tak tahu. Semua orang tak tahu, tetapi dengar sahaja. Dengar sahaja. Dan lafaz dalam rukun iman, wa bil qada'i wal yawmil akhir khairihi wa syarrih. Hari qiyamah. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur? Orang tak tahu. Mungkin Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang ada dalam hati kita. Walau niat. Walau kita ada niat. Kalau ada niat yang baik, Allah Subhanahu wa taala tahu. Kalau ada niat yang tak baik, Allah Subhanahu wa taala tahu. Wa hussila ma fis sudur. Hari qiyamah, kita kalau niat baik di dunia, hari qiyamah dah nampak Allah Subhanahu wa taala dah buka buku yang kita, iqra kitabak. Depan kamu boleh baca apa yang kamu niat di dunia. Apa yang kamu buat di dunia. Ini buku dan tulis waktu bila, pukul berapa, siapa awak niat baik atau yang tak baik dah tulis. Niat. Bukan sebelum buat amalan. Ini Allah Subhanahu wa taala. Wa hussilana, lihat. Dah nampak betul-betul. Dah nampak 100%. Ini niat tak baik. Astaghfirullahalazim. Ini nampak. Ini niat yang baik. Alhamdulillah. Itu asas amal di dalam Islam. Innamal a'malu binniyat. Binniyat. Kadang-kadang semalam ada orang datang, nak datang sini. Niat dia nak datang, tapi dia tak sampai. Yani susah, ada keluarga, ada orang yang sakit, ada suami, ada anak-anak, susah sedikit. Tapi niat, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala terima niat dia. Terima niat dia. Itu amal di dalam Islam
untuk niat. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tak lihat muka orang, tak lihat baju orang, tak lihat kereta orang, tak lihat, ini semua rizki. Semua rizki. Allah Subhanahu Wa Taala lihat dalam hati. Kalau baik, bagi yang baik. Kalau tak baik, bagi yang tak baik. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Orang di dunia buat dosa, Allah yastur. Allah yastur fil malaik. Allah sembunyikan dosa yang kita buat tu. Aha. Aib-aib kita Allah sembunyikan. Tetapi hari qiyamah, Mhm. macam mana? Orang yang mukmin, alladhi yasturuhu fid dunya, yasturuhu fil akhirah. Kita baca doa, Allahumma astur alai, Allahumma la tahtika as-sitra 'anna. La tahtika as-sitra 'anna fid dunya wal akhirah. يعني ini doa tak nak يعني فضيحة الستر. Sembunyi. 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 Sembunyi, sorry. Teacher saya. Macam susah juga sembunyi. sebabnya tak ada dalam bahasa Arab. memanglah. Tetapi saya cakap bahasa Arab, Ustazah boleh tawdi'. Okey. Allahumma asturna fid dunya wal akhirah. Ya Ini Allah, tutupkanlah aib-aib kami di dunia dan di akhirat. ya Allah, tutup aib kami di dunia dan di akhirat. Tutup tu okey. Mudah. Sembunyi itu sebab dia pakainya. Tutuplah. Makhraj harf dalam hidung susah. Okey, tak ada masalah. Tak ada masalah, maksud boleh faham tadabbur di dalam surah ini. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Hari qiyamah, Allah Subhanahu wa taala yujazi orang muslim yang buat amal baik dan thawab hari qiyamah yang baik. Tak susah. Tak susah. Fikir bila orang mukmin dah mati, itu bukan dia takut atau sedih atau tak, itu walimah dia. Walimah dia. Dah habis susah. Habis susah. Sebab susah di dunia sahaja. Kerja, amalan, mungkin Allah terima atau tak terima, mungkin sah atau tak sah, sabar, banat, sakit, itu di dunia. Lepas mati, orang yang mukmin itu macam walimah. Dah tak ada amalan, Allah Subhanahu Wa Taala dah buka jalan, lihat mana duduk di dalam syurga, itu orang mukmin, insya-Allah kita minhum, insya-Allah. Tetapi orang kafir, wal iyazu billah, awal masuk dalam kubur macam masuk dalam neraka, wal iyadu billah. Wal iyadu billah. Okey. Ini di dalam surah Al-Adiyat. Kita nak faham, dengar Ustazah kalau ada apa-apa di dalam ilmu, sebab dia baca tafsir, apa tafsir? Safwatut Tafasir. Safwatut Tafasir. Safwatut Tafasir. Saya baca surah tafsir. Rahimahullah, Syekh Ali Sabuni baru saja meninggal. Baca surah Al-Fatihah untuk ruh Syekh Ali Sabuni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rasanya sebelum Ramadan. Memang sebelum Ramadan lah, Syaban rasanya. Syekh Ali Sabuni meninggal. Rajab. Rejab Rejab. Ustaz jangan tutup. Ustaz macam dah habis. Tutup. Itu tafsir Sawi Sabuni. Yalah. Okey. Saya cuba cari sikit. Huwa yaqul biaqsam thalatha ala umur thalatha. Ma huwa thalatha? La anzur wahid faqad aqal khayl. Al-Khair. وهو والعاديات ضبحا والعاديات ما يستاذ ما نبي Surah Al-Adiyat. Ustazah, tak tahu mana. Bismillahirrahmanirrahim. Debor pula rasa. Tak apa-apa. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat di Instagram, Kak Noli susu kambing jeniang. First time dengan Captain Azroy. Okey. Khabar semua, dan terima kasih pada sahabat-sahabat yang bersama dengan kita daripada awal tadi. Subhanallah, surah yang kita baca dan kita
kita tengok dari sudut mana nak bahasa panjang, mana nak baca pendek kan. Hari ni kita nak tengok sikit apakah di sebalik maksud surah Al-Adiyat. Dan seperti yang Ustaz sebut tadi, dia ada tiga dia ada tiga pecahan daripada surah Al-Adiyat. Yang pertama pasal kuda, kuda fisabilillah, daripada ayat 1 sampailah ayat 5. 1 hingga 5 semua pasal kuda. Okay? Betul. Jadi digunakan wal-adiyati, iaitu kuda perang, yang digunakan untuk berperang, yang mana mereka ni banyaklah adiyat. Sebab tu semuanya jadi pada setiap hujung perkataan tu, fal-muriyat ada alif ta juga, fal-mughirat ada alif ta, okey, dan semua itu merujuk kepada al-adiyat yang pertama. Wa pada kalimah pertama, wal adiyat, waw itu ialah waw qasam, iaitu waw sumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Quran dengan beberapa perkara. Contoh, Allah bersumpah dengan waktu, wal asr. Allah bersumpah dengan waktu fajar, wal fajr. Allah bersumpah dengan sesuatu yang ada di dalam Al-Quran. Allah bersumpah dengan Suara. Suara tak okey. Suara. Oh ya, Habi. Memang benda tu kat situ ke? Sebab suara ustaz kuat, jadinya tak ni lah. Suara ustaz okey walaupun jauh. Alhamdulillah. Dia kat hujung dunia. Jadi bila saya cakap nampaklah slow dia. Okay, terima kasih kepada siapa tadi? Kak Ani. Nasib baik Kak Ani cakap. Okey. Kalau Allah bersumpah pada ayat Al-Quran, pastinya sumpah Allah itu pada satu benda yang besar. Contohlah kan, kita dalam kehidupan kita tak saja-saja je kita sumpah. Tapi apabila kita ditohmah dan sebagainya, ataupun kita masuk ke mahkamah perbicaraan, masa tu kita disuruh untuk bersumpah. Sebab apa? Dia benda besar. Okey? Jadi sumpah ini pasti ada benda yang besar di sebaliknya. Okey? Benda besar. Apa yang ada pada kuda? Kenapa Allah bersumpah dengan kuda? Dan kuda perang yang digunakan itu untuk muslimin pergi berperang, antara keajaiban yang Allah ciptakan kepada kuda ini ialah keadaan kuda ini dia kalau dia berlari dalam keadaan yang laju, pantas larinya, pantas. Dan kalau kepantasan dia tadi, itulah yang menyebabkan dia ada suara yang suara termengah-mengah tadi. Nafas dia tadi termengah-mengah. Kenapa? Kelajuan yang ada pada larian kuda tersebut. Siapa yang tahu suara kuda macam mana? Siapa boleh buat suara kuda, tapi tak ada dengar. Boleh tulis. Boleh tulis je. Fal-muriyati qadha. Dan kelajuan tadi menyebabkan seolah-olah diibaratkan dua batu yang bergeser, dan dua batu tu bila bergeser dengan terlalu cepat, akhirnya ada api keluar daripada batu tersebut. Dan punya lajulah kuda tadi sampai keluar api daripada kaki dia. Subhanallah. Fal-mughirati subha. Dan kuda tadi, dia bukannya pagi-pagi duk relax dulu kan. Pagi-pagi minum syai dulu. Malas sikit. Macam malas. Tak. Tabiat dia, malam dia dah ready dah. Subha, bila datang saja waktu subuh, dia terus pergi menyerang orang kafir. Asas politik zaman awal, waktu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum masuk Ghazwat Badar atau Ghazwat Uhud, sebelum jumpa orang kafir, dah siap malam. Sebab tak ada latrik boleh cak orang tahu. Kuda dia dah siap sebelum salat subuh, dah masuk dalam kampung orang kafir atau jumpa orang kafir, dah siap. Itu fal-mughirat, yani macam takhtit harbi. Strategi perangnya dia memang sangat cocok, sangat layak untuk dijadikan
alat ataupun kita kata kuda perang. Kerana dia sangat bersemangat, malam ready, pagi terus menjerang. Fa atharna bihi naqam. Yang keempat masih lagi berkaitan dengan kuda, dan kuda itu sehingga menerbangkan berdebu, kelajuan dia pergi berlari dan pergi menyerang tu sehingga debu pun berterbangan. Lalu dia menyerbu di tengah-tengah kumpulan musuh. Ini antara dia punya kekuatan ataupun keberanian. Bayangkanlah musuh kat depan tu punya ramai ni, jemaah. Tapi dia boleh masuk tengah-tengah tu dan dia tak takut. Keberanian yang ada pada kuda. Ni poin yang pertama di dalam surah Al-Adiyat, iaitu berkaitan dengan kuda, dan yang kedua berkaitan dengan manusia. Apa Ustaz, jadi tiga qasam dah jumpa dah? Ya lah. Okey, yang pertama pasal dia ada 3 kata dalam tafsir Sabuni, ada 3 sumpah. Yang pertama Ustaz? والعاديات ضبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا. Ini 3. Oh, pada kuda sahaja 3 هذا الذي dah. أحلف قسم يعني والله 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 Mhm. على المقسوم به إن الإنسان لربه لكنود. Satu. Manusia tu berada dalam keadaan yang suka ingkar. وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير. Satu, dia suka yang baik. وإنه على ذلك لشهيد. 3. وإنه على ذلك لشهيد. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. 3. Okey. Faham? Tak berapa faham sangat sebenarnya. Sekejap sikit. Okey. 3 ayat. Ya dah. Okey, yang kedua tentang sifat manusia. Tentang sifat manusia, iaitu manusia itu dia suka sangat ingkar, macam Ustaz sebut tadi. Allah betul sangat. Memang dia waktu dapat nikmat dia tak berapa nak sebut, tapi waktu dapat musibah itu yang disebut-sebut. Itu. Waktu dapat nikmat tak pernah pun nak masuk kat Facebook kan. Alhamdulillah macam ni, atas nikmat kesihatan, atas nikmat tak pernah. Tapi kalau dapat musibah dia terus masuk ke Facebook. Orang pun memang suka dengar yang musibah-musibah ni, memang suka. Yang sebab tu berita, asasnya berita dalam dunia berita lah kan, kewartawanan. Contoh, hari ni saya dapat membaca Al-Quran. It's not a news. Dia bukan satu berita. Saya ajar sikit meskom. Saya tak tahu pun, tapi saya apa orang kata, sukalah. Itu bukan satu berita. Tapi kalau kita kata, oh hari ni seorang lelaki telah membakar seekor kucing. Yes, that the news. Dalam meskom, news tu adalah apabila kita menyebutkan keburukan. Sepatutnya dia tak jadi macam tu. Sepatutnya, betul tak? Sebab dia kata, siapa yang nak baca kalau kita sebut pasal kebaikan? Oh, hari ni saya dapat contohlah, hari ni saya sihat. Tak ada orang nak baca sebab semua orang sihat. Dia kata gitulah. Tapi hari ni na'udzubillah min zalik, seseorang telah dilanggar kereta oleh pemandu mabuk. Semua orang baca. Siapa punya perangai tu? Macam tu kan. Jadi baru jadi news, ada nilai berita di situ. Al-insan, Itu semua. insan, semua. Illa man rahimallah. Ya, betul. Sikit. Yang Allah bagi rahmah, dia syukur nikmah dan rida kalau ada apa-apa di dunia. Ya, betul. Jadi kita kena banyak-banyak syukur. Sebut-sebutlah nikmat Allah bagi ni, sebut. Alhamdulillah, Alhamdulillah, sebut. Nikmat sihat, nikmat mata, nikmat boleh bercakap, nikmat semua tu nikmat daripada Allah. Wa innahu ala dhalika la syahid. Kamu boleh nampak dengan mata kepala kamu sendiri. Semua manusia kalau buat baik dia sebut. Buat baik dia tak sebut, buat buruk dia sebut. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Dan hakikat manusia itu dia suka yang baik-baik sahaja. Kepada harta benar-benar berlebihan. Di hubbil khairi. Khairi kat situ apa maksud Ustaz? Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Al-mal. Bukannya khair kebaikan saja, tapi maksud khair kat sini ayat 8. Okey, ayat 8. Sekarang ni kita dah masuk poin yang kedua. Poin yang kedua ialah berkaitan dengan sifat manusia. So jadi sifat manusia ini dia suka kepada harta secara la syadid,
Maksudnya over sangat you. Sangat Macam sangat. tu. Over sangat-sangat. Suka pada harta sangat-sangat. Syadid. Nah, bukan suka sikit-sikit. Suka melampau. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Dah masuk poin yang ketiga dalam surah Al-Adiyat. Yang pertama kuda, yang kedua tentang manusia, yang ketiga ialah apa yang berlaku nanti apabila dibangkitkan manusia daripada kubur. Wa hussila ma fis sudur, ya, manusia itu akan dibongkarkan, bukan dia sahaja dibongkarkan daripada kubur, tapi semua apa yang ada di dalam hati dia, yang mana ustaz sebut tadi, waktu dia dekat dunia semua tak nampak. Sebab apa? Dia duduk dekat niat dia. Sebab yang baik pun datang daripada hati, niat yang buruk pun datang daripada hati. Sekarang orang tak nampak, orang tak tahu. Tapi nanti waktu hari kiamat, semua tu akan terbongkar. Iaitu kepada siapa? Kepada orang yang kafir. Orang kafir Allah akan buka dia punya pekung di dada. Ya? Keluar semua niat-niat buruk dia. Masa kita kat dunia kata, baguslah orang kafir ni, tolong orang. Betul tak? Kita selalu tengok tak? Sahabat-sahabat kalau tengok dekat Instagram, tengok dekat Facebook. Orang-orang kafir ni mereka buat video, contohlah yang saya teringat ialah antara video viral yang mereka buat, seorang bukan prisoner, dia ni seorang penjenayah, kemudian ditangkap oleh polis. Dan polis tu masa tangkap dia tu, polis tu makan chewing gum, dan bila makan chewing gum tu dia tercekik chewing gum tu, dan penjenayah tu dia tolong tolong keluarkan chewing gum tu daripada mulut polis tu, kan, dia tolong keluarkan, tekan dan akhirnya terkeluar. Bila terkeluar tu nak katanya macam amanah lah kepada penjenayah tu. Lepas tu dia pun cakap kepada polis tu, ambil lah tangan aku balik, gari aku balik, gitu macam tu. Polis tu, kau pergi lah, aku lepaskan kau. Ini pada pendapat saya. Saya tak tahulah pendapat orang lain. Video-video yang begini sebenarnya dia bukannya suatu video yang tak sengaja. Dia adalah video yang disengajakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi ni pendapat saya. Sebab saya tahu permainan the new age ni, diorang memang sengaja buat video, bukan satu. Video-video yang menggambarkan mereka the kindness of orang bukan Islam. Dan memang banyak. Dan apa dia sebalik daripada video tu, kita tak tahu apa niat mereka. Tapi nanti dekat kiamat, dia apabila dibangkitkan yaumul mahsyar, semua tu akan ni. Oh, rupanya dia nak bagi tahu macam ni. Sebenarnya ada isu yang dia nak bawa keluar. Kita tak tahu sekarang. Tapi nanti semua akan tahu. Ya, apa yang ada di dalam as-sudur, iaitu as-sudur. Ustaz, as-sudur apa Ustaz? Dada. Ha? Dada. Betul. Dada. Dada, betul dah. Dada. Okey, bukan dede. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap mereka. Semua apa yang ada dalam hati orang kafir pada masa itu, tidak satu pun tinggal yang tidak dihisap oleh Allah. Sebab tu ayat ini walaupun disebut kepada manusia, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, memang yang dibangkitkan pada kubur ni orang kafir, orang muslim. Tetapi yang dihisap benar-benar setiap satu inci keburukan ialah orang yang kafir, yang mana mereka kadang-kadang ada agenda yang sangat-sangat jauh yang kadang-kadang kita tak terfikir pun pada minda kita. Kak Nuris kata dede terbaik. Kak Liz kata ustaz dah pandai dah. Dada. Dah fasih dah. Okey, habislah 3 poin untuk surah Al-Adiyat. Macam mana sahabat-sahabat? Rasa macam mana kalau lepas ni kita baca surah Al-Adiyat? Kita baca semalam, sahabat-sahabat kan, kita baca semalam surah Al-Adiyat. Semalam kita baca surah Al-Qari'ah. Semalam kita baca surah sahabat-sahabat yang datang ke rumah saya semalam iftar. Hari ni kita baca tadabbur surah Al-Adiyat.
apa perasaan, apa perbezaan di antara selepas kita tahu dan sebelum kita tahu. Kalau boleh kongsi selepas ini, ya, apa rasa kita lepas kita baca tu, kita faham apa yang kita baca. Ya, kita boleh letakkan, kelaskan. Okay, ini apa dia punya maksud secara umum dan apa dia tadabbur dekat dalam ayat-ayat ini, apa yang sahabat-sahabat rasa selepas membaca dengan mengerti apakah ayat di sebalik yang kita baca. Boleh kongsikan di ruangan komen pengalaman-pengalaman sahabat-sahabat. Mungkin saya tak rasa macam apa yang sahabat rasa dan mungkin sahabat-sahabat ada perasaan yang lain lagi. Boleh kongsikan bersama-sama ni antara kita ni macam satu keluarga lah, kita mesyuarah macam tu, kita bermudzakarah begini supaya dia ada kita kata timbal balik. Mungkin saya tak pernah rasa apa yang sahabat-sahabat rasa dan sahabat-sahabat boleh share di ruangan komen. Terima kasih kepada Fatin Hanan Jalil 1010 Huraini. Okey, terima kasih banyak. Huraini mungkin kot saya tak mungkin pernah. dalam syurga kita. Kita Hurul Ain. Masya-Allah. Okey, Cikgu Katie kata dah faham dah ustazah, dulu tak faham tentang kuda tu. Okey. Betul, alhamdulillah. Sebabnya kalau kita baca terjemahan kadang-kadang okay, kita baca lah, tapi kita tak nampak mungkin daripada satu ayat ke satu ayat tadi. Apa ustaz? Al-Adiyah. Tak, bukan. Maksudnya sebelum ni sebelum lau nahnu naqra terjemah la na'rif at-tarbit bainal ayah wal ayah. من في الصورة واحدة ما هو النقاط الذي موجودة. Okey, itu Cikgu Katie kata Kak B, banyak ilmu ustazah Kak B dapat bila sudah tadabbur. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kak B. Ya, dan itu semua daripada Allah. Tiada pun daripada kita. Kefahaman tu sebab semua orang boleh dengar ya, tapi tak semua orang boleh faham. Betul. Okay? Sebab dengar itu kita dengar, tapi kefahaman tu dari Allah. Ada orang hadir dalam satu kelas, ada 100 orang. Tapi dalam 100 orang tu, tak 100% tu dapat kefahaman. Sebab mungkin Allah bagi dia kefahaman kerana niat dia. Dia punya lapangnya dada dia, nur dalam hati dia, tidak ada titik-titik hitam. Jadi menyebabkan dia mudah faham apa yang ayat Allah yang dia baca. Sorry hari ni memang lambat 7.15, tapi sebab tak hantar nak pergi sekolah. Tak apa Sorry ya. Sorry terlambat. Maaf kalau tambah sikit ilmu. Kita baca sikit ustaz. Kuda fisabilillah. Ini Cikgu Katie punya nota. Kuda fisabilillah pantas, ada suara yang kuat, mengeluarkan api dari kaki disebabkan kelajuan. Dia bersiap siaga sejak malam untuk laksanakan serangan berani, iaitu strategi perang, sampai debu berterbangan sebab kepatasan. Poin yang kedua, manusia suka berada dalam keadaan yang ingkar. Kita boleh lihat hakikat tu pada manusia. Manusia sangat suka ke harta. Yang ketiga, apabila dibangkitkan dari kubur, semua akan dibongkar. Orang kafir akan ditampakkan segala niat buruk mereka. Masya Allah, lengkap. Terima kasih banyak yang tulis sini. Nahnu nuridha taktub kulli shay badal najma'ha marra wahida. Ya, betul. Dan kita boleh buka balik. Okey, wa fil akhir terima kasih banyak. Jazakumullah khairal jazaa. Insya-Allah gadan. Ada soalan Kak Lis. Kena jawab dulu ni ustaz soalan ni. Okey. Saya baca dulu soalan pada Kak Lis. Ustaz nak tanya berkenaan baca Quran. Selepas baca Quran biasanya kita sudahi dengan sadaqallahul azim. Tapi ada yang kata bid'ah. Seeloknya bacalah tasbih kafarah. Mohon penjelasan ustaz dan ustazah. Lagi satu, tafsir apa yang baik untuk kami sebagai rujukan kalau kita nak buat rujukan. Okey, so ada dua soalan. Yang pertama ustaz, lepas baca Quran sebut sadaqallahul azim, yaqul laysa wujud dalil. Bid'ah. Sadaqallah. Ini Allah yang kata, bukan kita ada syak atau ada yaqin. ما يحتاج هذا سنة واجب. Kalau dia kata baik, dia kata tak ada laysa wujud dalil atau amr. الذي موجود يقول تقرأ تسبيح كفارة. تسبيح الكفارة مجلس علمه. Kalau majlis ilmu sebab kita mungkin buat dosa atau ada satu salah. Sedekah Rasulullah kan, kalau hadis. Hadis sedekah Rasulullah. Sedekah Rasulullah ataupun kama qala Rasul. Kan? Kalau lafaz hadis atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis sahih. Hadis sahih dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Sebab lafaz mimma la yaqin 100% ini yang cakap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cakap
Kita cakap sadaqa Rasulullah. Tapi Al-Quran memang kita cakap sadaqallahul azim. Tahu sadaq fil lugha al-Malaysia? Benarlah. Benarlah Allah Kata-kata Subhanahu wa Allah. taala. Hmm. Bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Itu yang kata bid'ah, dia bid'ah. Sebab dia tak ada waktu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Betul. Muhammad. Betul. Dia yang bid'ah. Betul. Dia tak ada waktu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia keluar akhir zaman sekarang kata ini bid'ah, kata cakap sadaqallahul azim. Siapa yang kata di dalam Al-Quran? Ulama tak. Nabi tak. Yang Allah Subhanahu wa taala sahaja. Itu adab dengan hormat Al-Quran Al-Karim. Itu satu sifat adab. Itu satu sifat adab, hormat Al-Quran Al-Karim. Macam mana sebelum baca a'udzu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, dan ambil wudu, dan bila dah habis kita cakap sadaqallahul azim dan doa sikit. Ini semua bid'ah, tak ada waktu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak, ini bukan bid'ah, tetapi kita ambil ini dan ikut ini. Ulama waktu zaman min waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat, tabi'in sampai zaman sekarang, tak ada orang kata macam ini bid'ah. Waktu zaman sekarang ada banyak di dalam Islam bid'ah. Siapa ini? Ini fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman. Ini bukan yakni soal yang mudah. Tetapi nampak macam mana nak? Bila kita baca Quran, kafaratul majlis. Kafarat majlis ilmu. Bukan majlis yakni khatam Quran. Khatam Quran kita baca al-duha sampai an-nas dan takbir, tahmid, tahlil. Bila dah habis surah al-duha, Allah wa akbar walillahil hamd. Sampai habis dan doa. Ini bukan bid'ah. Bukan bid'ah, tetapi orang tak faham salah. Okey. Yang kedua Ustaz. Boleh. Tafsir untuk sahabat-sahabat pencinta ilmu ni, kalau dia nak rujuk buku tafsir apa yang paling yang sesuai lah. Okey. Saya dah bagi Salah soalan tu saya bagi kat Ustaz sebab kalau Ustaz bagi yang bahasa Arab. Okey, saya bagi yang asas, bukan yang bahasa Arab atau yang asas di dalam agama. Ini macam yakni fatwa. Macam fatwa. Kita ikut tafsir. Orang yang alim yang buat tafsir, memanglah dia semua syarat ada. Bukan. As-soal أي كتاب تفسير الذي يستطيع كأليس وكأبي كل الصحابة pencinta ilmu يستطيع يجعله يعني قراءة للقراءة مرجع تفسير لهم للعوام. الصاوي. لا الصاوي tak ada bahasa Melayu. الصاوي tak ada bahasa Melayu dalam الصاوي. Tafsir الصاوي. Mungkin al-fadat as-sawi mungkin lagi mudah, mungkin orang boleh faham lafaz dan lafaz. Lafaz bahasa Arab dan lafaz bahasa Melayu. Ada ke bahasa Melayu? Mungkin tengok kalau ada, okey. Kalau tak ada, memanglah ikut kita boleh buat tafsir. Okey. Ini pendapat saya lah. Kalau untuk rujukan tafsir tu, paling kurang lah. Pernah dengar tafsir Jalalullain? Al-Jalalain. هو حقه. Astaghfirullahalazim. Hafiz. حقه صدق. أسوي أنا لا ما سمعته. اوكي خلاص واصل الى الكلام بعدين نتفاهم معك. Ustaz ni. Okey, so jadi tafsir Jalalullain dengan tafsir Sawi sama rupanya. Saya pun cadang yang tu juga. Dia ada bahasa Melayu ke, rasa macam ada, rasa-rasanya. Ada kan, rasa macam ada. Tafsir Jalalullain ataupun tafsir As-Sawi, insyaAllah. Okey, so insyaAllah kita jumpa lagi esok. Saya pun dengar semalam macam pelik dia kata bid'ah. Dia post dalam FB Ustazah. Oh ya ke? So jadi sebenarnya siapa yang kata bid'ah pada semua perkara tu dia terlalu sempit sangat pemikiran dia. So orang-orang macam ni kita tak payah hujah dengan dia. Sebab kalau kita hujah dengan dia pun dia akan still dengan pandangan dia juga. Cuma kita buat kerja kita je lah. Yang kita faham
Kenapa kita baca sadaqallahul azim? Tak ada salah pun kita baca, lepas kita baca ayat Allah, kita kata benarlah kata-kata Allah. Salah ke? Tak salah kan? Sebab yang kita cakap tu walaupun tidak ada dalil dan bukannya semua benda perlu kepada dalil. Dalam kehidupan kita ni, untuk kita perlu kepada dalil sekiranya perkara tersebut dia berkaitan dengan apa kita kata benda yang berkait dengan benda yang haram, dengan benda yang halal, benda yang ibadah kan yang kita nak lakukan. Tapi kalau perkara tersebut tidak ada apa orang kata jangan terlalu rigid sangat dalam kehidupan ni, maka bila kita susahkan sangat kehidupan kita, dia akan jadi payah. Sedangkan yang Allah nak ialah kemudahan. InsyaAllah terjumpa lagi. Esok insyaAllah surah apa, Ustaz? Al-Fil. Surah Al-Fil. Esok kita baca surah haiwan lagi. Lagi haiwan. 10 bulan Ramadan ini kita sama haiwan. hidup tadabbur surah Al-Baqarah, surah Al-Fil, surah Al-An'am, surah. Tetapi alhamdulillah insyaAllah esok dalam surah Al-Fil kita ambil ibrah yang ada di dalam surah Al-Fil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa ilal liqa. Okey, sini. Share. Okay. Nakis.